Tajuk apa malam ni? Tu tadi tulis tajuk apa dah, saya lupa. Tajuk apa nama ni? Apa tajuk dia? No PPBM, no DAP hanya retorik yang faktanya bukan no DAP, no PKR retorik yang faktanya no PPBM. Amir Shahlan, Bukhari Shahrum, Fizan Zain. Soalan, siapakah TPM? Tak tahu, Izul lebih tahu, Izul rapat. Saya dengar cerita kata bos Izul, tapi tak tahu lah, wallahualam lah. Afif SFN apa main jumpa ni ya. Malam ni tak nak cerita, saklah sabar. Zack Fiq, Isa Rahman, Syukri Syahid, Ahmad Stoper, Adnan Muhammad. Tuan-tuan, mukadimah tuan-tuan, mukadimah saya nak perbetul sikit lah apa yang saya cakap semalam berkenaan dengan kilang kicap no. Mereka duk troll saya kata politik macam kilang kicap. Mereka tak faham. Brother tu relax dia faham. Mereka ni duk dengar tak faham. Saya kata parti politik ni macam kilang kicap. Maksud saya tu, penyatuan Melayu Islam tu, maksud saya parti-parti ni adalah brand. Dia ada brand UMNO, dia ada brand PKR, dia ada brand PPBM, dia ada macam-macam brand lah. Macam kilang kicap, kilang kicap ada macam-macam brand ke. Dia ada kicap Mudin, kicap Mubim, Hablan, macam-macam kicap lah. Boleh tak kilang-kilang kicap ni bersatu demi Melayu Islam? Dia bawa keluar orang kata apa? Satu dia nama saja. Boleh tak? Dia tak boleh sebab apa dia tak boleh bawa keluar? Sebab dia nak mempertahankan dia punya branding. Itu yang pertama. Yang keduanya apa benda? Sebabkan duit menguntungkan diri. Sebab tu dia tak boleh nak bersatu. Betul? Itu adalah daripada sudut saya bagi. Itu adalah analogi. Macam tu juga dengan parti politik. Parti politik ni dia takkan boleh bersatu demi Melayu Islam. Sebab apa? Masing-masing nak jaga brand masing-masing. Dan dalam politik ni kita tahu dia adalah berkenaan dengan kuasa. Bila berkenaan dengan kuasa, dia melibatkan dia melibatkan keuntungan. Benda yang sama sajalah. Sebab tu saya kata terpulang pada rakyat. Macam rakyat jugalah. Rakyat beli kicap je nak. Dia rasa kicap tu manis, dia beli kicap tu. Dia rasa kicap tu lemak, dia beli kicap tu. Ada orang suka kicap masin, betul? Samalah. Kalau dia rasa bersatu ni betul, Tan Sri Muhyiddin betul, undilah Tan Sri Muhyiddin. Yang pentingnya adalah siapa yang nak jadi Perdana Menteri. Kalau dia rasa Anwar Ibrahim tu, dia rasa masin, dia minat dengan masin, dia undi Anwar Ibrahim. Kalau dia rasa Ismail Sabri tu lemak manis, dia undi Ismail Sabri. Itu maksud saya. Saya bukan kata politik ni macam kilang kicap. Jadi itu adalah analogi yang saya bagi. Mereka ni tak faham. Mukadimah tuan Azmi Osman. Danger. Wan Hadri Wan Ghazali. Hunter Melaka. Waalaikumsalam. Zek. Anwar Maisa, Zul Bengki Kereta, Amrizan Hashim, Bulan Matahari, Jamal Jamil, Bukhari Shahrum, Fizan Zain, Muhammad Adham. Politik caca merbak. Kru Macam, Muhammad Naiyan, Anwar Amir Hamzah, Fazli Hashim Samsuri, Izzul Tanabi, dia pun tak tahu. Muhammad Azhar Syam, Abdul Aziz, Ramlan Nordin, Abdul Rahman, Abu Bakar, hidup tak selalunya indah, Hatta Romaino, Muhammad Farhan Idafi, Syam Narang, Remy Perkasa, Saiful Hasni Trafik KL, Hamrizat Izzat, Zulkarnain Harun, Muhammad Razak, Penawar Ketum Jus Haromain, Ahmad Razak, Johari Ishak, Cik Aman Nordin, Tasmin Karin Min, rakam satu ya, orang kita semua. Ui, 500 cepat saat anda minum ayak lah. Rosman Maslan, Muhammad Jasni Mahmud, Miur Muhammad Rizwan, Mamak Tanjung, Tengku Zaf kita pun harapkan juga. Nazri Musa. Tuan Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Oh, bising ni. Ambil dia. Lawan tengok boboiboy pula dah. An kurang kan bisa tuan-tuan Cakap pasal politik, komen tak payah baca sangat boleh. Tapi kita nak ada 2-way communication tuan-tuan tak? Bismillah. Okey tuan-tuan, yang pertama adalah berkenaan semalam lah.
Perkara yang saya bangkitkan berkenaan dengan Zahid Hamidi hari ni, tuan-tuan boleh tengok sendiri betul tak betul. Tuan-tuan, kita ni, bila kita tak tahu, kita rujuk dengan orang yang tahu. Kan? Orang yang tahu tu dah bagi tahu kat kita. Sebab itulah kita tahu. Jadi saya dah bagi tahu kepada orang. Yang pertamanya saya bagi tahu semalam, dipanggil sebagai apa? Verbal reasoning. Verbal reasoning ni tidak boleh diterima di dalam mahkamah ni lah. Melibatkan macam kes Zahid Hamidi lah. Jadi bila melibatkan macam kes Zahid ni, dia mestilah ada pembuktian dari segi bentuk dokumentasi. Yang kita peliknya tuan-tuan, mula-mula dikatakan dia ada, orang kata apa, sakit belakang. Lepas tu kata tengkok pula sakit. Lepas tu dia bagi tahu pula operation pula semalam. Anak dia pun mengarang lah macam-macam. Macam-macam orang kata apa, drama dan semacam dan sebagainya lah anak dia kan. Duk buat drama macam-macam lah. Untuk ayahandanya yang tersayang. Itu kita malah nak ni lah. Sebab sebagai seorang anak, dia mestilah backup ayah dia. Walaupun ayah dia ni tak betul, dia mesti akan bagi tahu, mengatakan ayah dia betul. Hari ni tuan-tuan, apabila doktor masuk dalam mahkamah, yang kita peliknya, doktor kata boleh hadir mahkamah. Operation tak mana. Doktor kata boleh hadir mahkamah, cuma dia tak boleh duduk lama lah, 40 minit dan sebagainya, kena pergi rest. Lepas tu sambung semula. Kita heran. Macam mana boleh kata ada operation, ada pembedahan, tetapi doktor kata boleh hadir mahkamah. Dan kita akan melihatlah tuan-tuan drama macam dulu lah. Macam Anwar punya drama. Masuk dalam mahkamah. Pakai tengkok, bubuh ayak. Bubuh ayak di lengan, orang tolak. Kita akan tengok drama yang sama. Sebab cikgu dengan anak murid. Jadi akan masuk dalam mahkamah dengan kursi roda, buat sakit, buat tak dengar dan sebagainya. Itu adalah benda biasa yang mana telah dibuat oleh Anwar Ibrahim. Rakyat pun dah tahu tentang benda ni semua. Jadi sebab tu saya kata, bila mereka duk marah kepada saya kata kita ni bila kita tak tahu, kita tanya. So peguam-peguam ni bagi tahu kita. Dan hakim pun mengeluarkan sepina supaya doktor tu hadir ke mahkamah untuk memberi keterangan sama ada Zahid Hamidi boleh hadir ataupun tidak ke mahkamah. Jadi hari ni rakyat semua tahulah. Hak mana mereka duk tipu kita semalam. Tak apa, semalam tak apa, kita kena maki dengan mereka, kita kena macam-macam dengan mereka, tak apa. Ada seorang atuk tu buat live kata kat saya macam-macam. Dia kata kat saya apa, dia tak kata tak apa, saya maafkan dia. Tak apalah nak kata apa pun kat saya kata. Tapi yang pentingnya adalah kita berpegang kepada tali kebenaran. Yang salah itu tetap salah. Jangan ditegakkan benang yang basah. Ataupun grup kita kata apa? Jangan tegakkan Najib yang basah. Jangan ditegakkan Zahid yang basah. Kalau kata benda tu tak betul, kita ni berjuang kerana rakyat. Kita kena tahu bahawa apa yang Zahid buat ini melibatkan rakyat. Hakim sendiri bagi tahu dia melibatkan kepentingan awam. Itu melibatkan rakyat. Apabila sebut awam, awam adalah rakyat. Operation semalam, hari ni boleh duduk. Itu pasal dia. Saya pun pernah operation tuan-tuan. Operation gigi. Pun 3 hari tak boleh bangun lagi sebab bius. Tapi Zahid ni kira dia kuat lagi lah. Mak saya pun 2 bulan tuan-tuan. Operation belakang dengan lutut sama juga. Jadi Zahid ni dia kira hebat lah. Sebab dia kemarin operation, hari ni dia boleh duduk. 9 hari bulan dia, doktor bagi tahu dia boleh hadir ke mahkamah. Dan kita minta juga untuk disiasat. Pihak mahkamah kena siasat sama ada betul ataupun tidak adanya pembedahan. Maka pihak mahkamah kena menjelaskan perkara yang sebenar kepada rakyat. Rakyat ingin tahukan kebenaran. Kena bagi tahu kebenaran kerana mahkamah ini adalah tempat untuk kita mencari kebenaran. Maka kena bagi tahu kebenaran. Sekiranya doktor itu kata tidak ada pembedahan, maka wartawan kena keluarkan di dalam akhbar-akhbar yang mengatakan bahawa tiada pembedahan. Supaya rakyat semua tahu berkenaan dengan kedudukan yang sebenarnya. Ini adalah soal rakyat. Jangan kita menyelindungkan fakta yang sebenar dan akhirnya merosakkan bangsa dan negara kita sendiri. Kita tahu apa yang Zahid buat. Bukan kita tidak tahu. Kita sedia maklum apa yang Zahid buat. Dan orang kata apa, telah disiarkan ke dalam TV. Dicetaknya ke dalam surat kabar dan sebagainya. Semua orang tahu apa yang Zahid lakukan. So hari ini rakyat dan keseluruhannya ingin menunggu apakah keputusan berkenaan dengan kes Zahid Hamidi. Hari ini tuan-tuan, saya letak video Zahid dekat dalam TikTok. Semua orang menyatakan perkara yang
yang orang kata apa, yang menidakkan dia. Mana orang kata dia ni penipu, orang kata dia macam-macam. Hari ini dia kena membersihkan namanya di mahkamah. Sebagaimana yang kita dengar semalam daripada Ketua Penerangan Negeri Kedah yang memberitahu bahawa Zahid mengatakan bahawa dia tidak bersalah. Najib mengatakan bahawa dia tidak bersalah. So, di manakah tempat untuk dia membuktikan bahawa dia tidak bersalah? Tidak ada tempat lain kecuali dia membuktikan bahawa dia tidak bersalah di mahkamah. Dan itu adalah perkara yang sepatutnya dilakukan oleh mereka-mereka ini. Sekiranya mereka betul-betul tidak bersalah, macam semalam Ketua Penerangan kata, mereka seharusnya mempercepatkan prosiding di mahkamah sebelum pilihan raya supaya rakyat dapat dapat mengetahui bahawa mereka ini tidak bersalah. Tetapi apa yang kita lihat hari ini pelbagai drama. Tuan-tuan, kalau tak silap saya, kes beliau telah pun ditangguhkan sebanyak 18 kali, tuan-tuan. Dan ini yang rakyat marah. Bermula daripada bulan 3 tahun 2020 sehingga ke hari ini, kita tidak tahu setakat manakah perjalanan kes beliau. Setakat manakah hak-hak ibu tunggal ini? Setakat manakah hak-hak ibu hak-hak anak yatim ini dibela? Setakat manakah orang kata apa, dana yang dikeluarkan untuk pembinaan masjid dan juga madrasah ini, kita dapat tahu ke manakah dana ini telah digunakan. Apa yang rakyat tahu hari ini berdasarkan maklumat daripada apa yang dilaporkan oleh media, itu kenyataan daripada setiausaha di Yayasan Akal Budi sendiri, kita dapat tahu bahawa segala dana yang diterima oleh yayasan itu telah digunakan atas kepentingan peribadi oleh Dr. Zahid Hamidi itu sendiri. So hari ini rakyat hari ini menunggu, dan rakyat hari ini inginkan kebenaran, rakyat inginkan keadilan. Rakyat inginkan perlembagaan itu dihormati, kerana di dalam rukun negara kita juga mempraktikkan yang dipanggil sebagai keluhuran perlembagaan. Apa yang dimaksudkan dengan keluhuran? Keluhuran ni bermaksudnya ketinggian. Maknanya perlembagaan kita itu adalah undang-undang yang tertinggi di dalam persekutuan. Di dalam perlembagaan, di dalam Perkara 8 menyebut bahawa setiap orang rakyat Malaysia adalah sama rata di sisi undang-undang, dan selayaknya mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Inilah yang harusnya kita hormati dan kita perlu lindungi, supaya setiap rakyat Malaysia ini mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Tidak ada kluster-kluster yang tertentu, hanya rakyat di bawah sahaja yang dihukum, maka orang politik ini tidak dihukum. Ini yang menjadi masalahnya. Dan inilah yang kita perjuangkan selama ini untuk menghapuskan perkara ini. Bermakna sesiapa saja yang membuat kesalahan, maka dia perlulah dihadapkan ke mahkamah, dan dia perlulah menjalani hukuman-hukuman atas kesalahan yang dia telah buat. Dan ini yang perlu kita hormati, kerana ini adalah perlembagaan. Dan saya memetik di dalam buku yang ditulis oleh Tun Mahathir Mohamad di dalam Dilema Melayu. Dan Tun Mahathir Mohamad telah menyebut bahawa tidak boleh menjadikan perlembagaan ini sebagai isu tandas. Dan ini yang perlu kita tahu. Hari ini satu parti yang dikatakan memperjuangkan kemerdekaan, satu parti yang dihebahkan, mereka inilah yang membuat perlembagaan dan sebagainya. Hari ini mereka mengatakan bahawa mereka menunjukkan bahawa mereka lah yang menjadikan perlembagaan ini sebagai isu tandas. So rakyat tidak mahu perkara ini berlaku, dan rakyat inginkan Zahid Hamidi hadir ke mahkamah, tidak kisah sama ada berkerusi roda, duduk atas tentang atas katil dan sebagainya. Dia perlu memberi keterangan di mahkamah. Kerana apa? Kerana doktor yang merawat beliau telah mengesahkan di hadapan hakim yang bijaksana bahawa Zahid Hamidi boleh hadir ke mahkamah dan menjalani prosiding seperti biasa di mahkamah. Maka doktor ini bertanggungjawab ke atas pesakitnya. Doktor ini telah mengeluarkan kenyataan yang saya rasa seluruh rakyat di Malaysia telah pun membaca kenyataan doktor tersebut. Dan doktor itu cuma kod bahawa dalam tempoh masa 40 minit sekali dia kena rehat. Itu sahaja. Tetapi adakah dia boleh menghadiri prosiding? Dia boleh menghadiri prosiding. Dan untuk maklumat tuan-tuan juga, tidak ada di dalam akhbar yang melaporkan bahawa doktor ini menyebut bahawa Zahid Hamidi telah pun menjalani pembedahan. Dan ini terang-terang menipu rakyat.
menipu rakyat, mencuri, penyamun, curi duit rakyat, tetapi tidak bertanggungjawab, menipu rakyat lagi, menggunakan agama. Dan anak beliau mengeluarkan artikel, konon-kononnya, demi apa, papa lah, ibu lah, macam-macam, mengeluarkan artikel nak memperbodohkan rakyat selepas kamu menyeleweng dan mengambil duit rakyat. Perkara ini tidak sepatutnya berlaku. Perkara ini tidak sepatutnya berlaku. Sepatutnya kamu merasa malu dengan apa yang telah dibuat. Tidak ada pemimpin di dunia, saya bagi tahu tuan-tuan, tidak ada mana-mana pemimpin di dunia yang makan wang hasil anak yatim dan juga ibu tunggal. Termasuklah pemimpin-pemimpin kafir laknatullah di Israel. Mereka sendiri pun menghantar bantuan. Walaupun mereka membunuh dan sebagainya, mereka tidak pernah mengambil hak-hak anak yatim dan juga ibu tunggal. Hanya ada satu kes. Saya sebut ini berkenaan dengan kes. Hanya ada satu kes di dunia, pemimpin di Malaysia dihadapkan ke mahkamah kerana mengambil hasil wang karyat, ataupun kita boleh gelar mencuri duit tabung masjid, mengambil harta anak yatim dan juga ibu tunggal. Hanya ada satu pemimpin di dunia. Namanya siapa? Dr. Zahid Hamidi. Siapa yang menyanjung beliau? Saya tak tahu nak kata apa. Sebab pemimpin yang kafir laknatullah tidak pernah dihadapkan ke mahkamah dengan kes yang macam mana beliau dihadapkan. Di Amerika, tidak ada pemimpin pun yang dihadapkan. Di UK, ada? Tak ada. Di Israel, ada? Tak ada. Di Rusia, ada? Tak ada. Mereka itu bukan Islam. Tetapi mereka tidak mengambil harta anak yatim dan ibu tunggal. Dan di Malaysia ini, satu-satunya pemimpin di dunia yang dituduh di mahkamah kerana menyeleweng duit tabung masjid dan mengambil harta anak yatim dan ibu tunggal. Tidak ada kelas. Saya pun tidak tahu kenapa masih ada lagi orang yang menyanjungi beliau ini. Kenapa masih ada lagi orang yang menyokong parti di bawah pimpinan beliau. Saya pun tidak tahu di manakah akal dan pemikiran mereka ini. Wallahu a'lam. Rakyat perlu marah. Rakyat jangan termakan dengan propaganda yang cuba untuk apa? Untuk menutup kesilapan beliau. Hari ini masuk hospital, tiba-tiba boleh taip panjang nak mensalahkan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Hari ini masuk hospital, keluar dalam Facebook Barisan Nasional yang nak menyalahkan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pihak Barisan Nasional dan UMNO perlu melihat kesilapan di dalam parti mereka sebelum mereka menunding ke arah orang lain. Itu hakikat yang sebenarnya. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Okey tuan-tuan, yang keduanya. Yang keduanya adalah berkenaan dengan no PKR, no DAP, no PPPM. Kita lihat di sini, ia adalah satu retorik semata-mata. Retoriknya itu berkenaan dengan no PKR dan no DAP. Tetapi yang faktanya adalah no PPPM. Tuan-tuan, rakyat bukan bodoh. Rakyat boleh melihat Perdana Menteri hari ini, adakah beliau ini mengutamakan kuasa atau mengutamakan rakyat. Rakyat menilai. Tuan-tuan, semasa Tan Sri Muhyiddin Yassin melancarkan CSA ataupun kontrak kepada ketua pembangkang, beliau telah berbincang bersama-sama dengan jemaah menteri dan untuk membuat satu keputusan sama ada jemaah-jemaah menteri ini bolehkah bekerjasama dengan parti pembangkang. Tetapi apa yang kita lihat hari ini adalah berbeza. Bagaimanakah seorang Perdana Menteri yang dilantik oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong
untuk mempengurusikan jemaah menteri, tetapi tidak ada jemaah menteri boleh buat CSA dengan pembangkang. Di sini rakyat melihat bahawa bila Anwar keluar sahaja daripada berjumpa dengan beliau, Anwar mengatakan bahawa apa? Dia akan menyokong sekiranya berlakunya undi tidak percaya ke atas Ismail Sabri. Di sini tuan-tuan kita melihat bahawa hari ini Perdana Menteri bukan mengutamakan rakyat, tetapi Perdana Menteri hari ini cuba lagi untuk mencari sokongan yang mana mereka ini risau. Dan sekiranya apabila mereka mengkhianati kontrak yang telah dibuat di antara Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional, maka Perikatan Nasional akan menarik diri daripada menyokong beliau. Maka beliau terpaksalah membina jaringan supaya pembangkang ini menyokong beliau sebelum beliau melantik jemaah menteri. Perkara ini tidak pernah berlaku, tuan-tuan. Tidak pernah berlaku sama sekali. Di mana Perdana Menteri sebelum membuat sebarang keputusan yang melibatkan jemaah menteri, Perdana Menteri perlulah terlebih dahulu menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk melantik jemaah menteri. Kerana keputusan ini adalah keputusan bersama. Dia bukannya keputusan Perdana Menteri saja. Perdana Menteri hari ini bukannya Perdana Menteri interim ataupun Perdana Menteri caretaker. Perdana Menteri hari ini adalah Perdana Menteri yang dilantik di bawah Perkara 43 2A untuk mempengurusikan jemaah menteri. So, apa-apa sahaja keputusan yang melibatkan jemaah menteri, mestilah dia kena bincang dulu, kena lantik dulu jemaah menteri. Bagaimana dia boleh buat keputusan? Tindakan yang pertama, dia buat keputusan, dia meluluskan 75 juta. Kita tak tahu betul ataupun hanya sekadar kenyataan yang nak glamour semata-mata. Kemudiannya dia memanggil ketua pembangkang untuk berunding tanpa berbincang dengan jemaah menteri. Dan adakah jemaah-jemaah menteri yang dilantik ini selepas ini boleh menerima mereka akan bekerjasama bersama dengan PKR dan juga TAP? Saya rasa menteri-menteri daripada Bersatu mungkin mereka tidak dapat. Sebab apa? Sebab mereka telah pun menawarkan sebelum ini, tetapi pihak pembangkang menolak. Mana mungkin mereka boleh menerima? Ini pada pandangan peribadi. Saya tidak tahu apa yang Menteri Bersatu akan rasa. Tetapi apa-apa pun, dia mestilah dibincangkan terlebih dahulu sebelum diambilnya keputusan. Bila diambil keputusan dulu, kita nampak hari ini, dia adalah satu cubaan untuk melanggar perjanjian. Itu yang rakyat nampak. Sebab di dalam perjanjian, jelas mengatakan bahawa kita menolak kluster mahkamah. Yang keduanya, kita tidak mahu untuk mereka mencalonkan pada menteri-menteri yang telah gagal untuk diletakkan di tempat itu. Maka ini adalah terang-terang adalah satu perjanjian yang dibuat untuk mengangkat Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Jadi kita nampak adakah Perdana Menteri hari ini cuba untuk interfere kes di mahkamah dan dalam masa yang sama cuba untuk mendapatkan sokongan pihak pembangkang supaya beliau tidak dijatuhkan. Apa yang kita nampak hari ini terang-terang seolah-olah adanya cubaan untuk interfere kes di mahkamah demi kepentingan parti mereka nak membebaskan pemimpin-pemimpin yang mana terpalit dengan kes mahkamah. Sebab itulah saya kata sekiranya Najib dengan Zahid menang kes di mahkamah benda ini memang kita nampak adalah cubaan. Bukan cubaan saja Perdana Menteri mungkin interfere kes di mahkamah. Sebab kes mereka ni dua-dua kita tahu. Rakyat semua dah baca dokumen dan sebagainya. Kita tahu kes mereka ini confirm sangkut. Begitu juga dengan cukai Najib. Najib tak bayar cukai pendapatan daripada tahun 2011 sampailah tahun 2018. Rakyat tahu berkenaan dengan cukai itu. Kalau tiba-tiba Najib tak perlu nak bayar cukai tiba-tiba Zahid terlepas dan sebagainya, kita tahu ini kerja siapa. Sebab itulah rakyat marah. Sebab mereka mengatakan bahawa mereka menjatuhkan kerajaan untuk menyelamatkan rakyat. Tetapi hari ini tuan-tuan, saya dimaklumkan oleh rakan-rakan pusat vaksin ditutup.
And mereka yang menerima dos pertama di pusat vaksin itu, hari ini mereka keliru. Bagaimana mereka nak menerima dos yang kedua? And pemberian vaksin menurun. Kerajaan dulu telah menetapkan bahawa untuk harian mestilah kita cucuk 500,000 tiap-tiap hari. Dan vaksin ada dalam negara kita mencukupi. Tidak ada alasan kenapa program vaksinasi ini menurun. Dan kes hari ini meningkat. Dan kita tengok Perdana Menteri hari ini tidak respon langsung terhadap kes yang meningkat. Angka kematian melambung-lambung. And ICU tuan-tuan. And adik saya kerja di Pulau Pinang. Dia bagi tahu bahawa di ICU hari ini. And sampai nurse dan doktor pun tidak boleh lagi nak menguruskan. Sebab ramai orang masuk dalam ICU. Sampai mereka tidak menang tangan untuk merawat. Jadi kita nak tahu Perdana Menteri hari ini masih lagi berunding demi kuasa tetapi mengetepikan rakyat. Ada rakan-rakan kita di sini menyebut tentang BKC. Apakah exit strategi? Ada yang tanya soal sekolah ni, nak sekolah 1 hari bulan ni. Buka ataupun tak buka sekolah. Anak-anak nak divaksin dekat mana? Jadi ramai rakyat yang bertanya, di manakah Perdana Menteri sekarang ni? Ada Perdana Menteri ataupun tidak ada Perdana Menteri tuan-tuan? Tuan-tuan, depa panas kelinga saya kata. Tidak ada alasan yang mengatakan bersatu kena game. Tetapi hari ini kita cuba nak tunjuk kepada rakyat siapakah mereka ini. Yang sebelum ini rakyat marah kepada Tan Sri. Rakyat kata apa yang rakyat tak kata kepada Tan Sri. Sedangkan setiap hari Tan Sri baca doa untuk menyelamatkan rakyat dan negara kita. Tiap-tiap hari mereka maki, hamun dan sebagainya kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Hari ini nak tunjuk kepada anda siapa mereka ini. Siapa mereka yang anda duk kata bosku, yang anda duk sanjung mereka ini, siapa mereka ini sebenarnya? Sebab itu saya bagi tahu kepada anda, mereka nak menubuhkan kerajaan yang dipanggil sebagai kerajaan orang yang disyaki. Hari ini kerajaan boleh digelar sebagai kerajaan OYDS, kerajaan orang yang disyaki. Kerana apa? Kerana mereka ingin menubuhkan kerajaan, kerana mereka ingin duduk di tempat itu. Kerana apa? Kerana semata-mata nak orang kata apa, nak meloloskan diri daripada mahkamah. Itu sahaja. Rakyat, tuan-tuan, rakyat tersiksa. Rakyat di bawah ini derita. Hari ini, tuan-tuan, rakyat dah mula. Tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook mana-mana pun. Mereka kata tidak ada orang yang bertanya kabar kepada mereka. Dah lama mereka tidak dengar doa di TV. Sedangkan baru 3 hari sahaja Tan Sri meninggalkan kita. Belum lagi seminggu, 3 hari sahaja tuan-tuan. 3 hari saja baru Tan Sri meninggalkan kita. Hari ini rakyat meratip nama Tan Sri. Meratip nama Tan Sri. Inilah yang kita nak tunjukkan kepada rakyat. Bukan kita kena game, kita nak tunjuk siapa wajah-wajah mereka. Mereka bersembunyi di sebalik yang manis. Mereka bersembunyi di sebalik trolling-trolling yang konon-kononnya sekejap tuan-tuan. Ada orang call pula. Tuan-tuan, tetapi hari ini tuan-tuan, kita lihat. Pak, siapa duk call banyak kali ni? Line terganggu ni. Sekejap tuan-tuan. Okey tuan. Dekat mana tadi Hari ini kita lihat sendiri tuan-tuan. Apa yang mereka janjikan kepada rakyat, adakah mereka tunaikan? Apa yang mereka tidak janji kepada rakyat? Dan mereka cakap tentang BKC nak tambah nilai. Ada tak rakyat dengar berkenaan dengan BKC? Mereka janji moratorium hampa faedah. Ada tak rakyat dengar tentang mereka tengah bincang tentang moratorium?
Rakyat orang kata apa nak dengar tentang EPF? Adakah apa mereka bincangkan tentang EPF dan sebagainya? EPF dan juga moratorium ini adalah isu polisi. Sekiranya Perdana Menteri boleh panggil Ketua Pembangkang untuk berunding, sekiranya Perdana Menteri boleh meluluskan bajet sebanyak 75 juta, takkan Perdana Menteri tidak boleh meluluskan BKC. Rakyat sekarang ni tengah tunggu nak makan tak ada duit, tuan-tuan. Kami baru pergi hantar bantuan tadi. Nak makan tak ada duit. Rakyat hari ni merana, tuan-tuan. Nak makan tak ada duit. Nak vaksin pun pusat vaksin tutup. Nak keluar kerja pun takut kes berlambah. Apa yang kerajaan hari ni buat hari ni? Apa yang kerajaan hari ni buat? Kerajaan duduk elok menguruskan dan sebagainya. Tiba-tiba mereka merosakkan. Tuan-tuan, kes kematian meningkat. Apakah exit strategi yang mereka katakan tentang pelabur asing nak masuk dan sebagainya? Rakyat bukan nak dengar, nak baca tentang Presiden Singapura telefon, Presiden China, Indonesia telefon. Rakyat nak tahu berapa pelabur yang akan masuk Malaysia. Rakyat nak tahu. Apakah strategi-strategi yang akan dibuat? Rakyat nak dengar benda tu semua. Dan yang paling utama sekali adalah jemaah menteri. Sehingga ke hari ini, tuan-tuan, tak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia. Jemaah menteri punyalah lambat. Sampai hari ini tak keluar lagi list nama. Tak ada list nama lagi. Adakah mereka cuba untuk meletakkan Najib Razak di dalam jemaah menteri? Adakah mereka cuba untuk meletakkan Zahid Hamidi di dalam jemaah menteri? Saya nampak berkemungkinan besar dia akan buat benda itulah. Sebab apa? Kerajaan hari ini hanyalah kerajaan semata-mata untuk membebaskan dan meloloskan kluster-kluster mahkamah ini. Bukan kerajaan yang ditubuhkan demi rakyat. Bukan kerajaan yang membuat kebaikan untuk rakyat. Bukan kerajaan yang prihatin kepada rakyat. Ini yang kita marah, tuan-tuan. Okey, tuan, hari ni saya buka untuk berbisi ya. Ustaz Supian, mana Ustaz Supian Sabar Menteri Bulu Lantik. Ya, kita kata lantik menteri dulu, barulah bincang dengan pembangkang. Sebab dia adalah keputusan kerajaan adalah keputusan bersama. Ingat kita bodoh kan? Kita pun reti baca dalam perlembagaan. Saya nak bagi tahu kepada mereka, sabar apa benda. Yang di Pertuan Agong bagi tahu suruh buka parlimen secepat mungkin. Bagaimana parlimen nak buka? Parlimen nak buka mestilah kena ada jemaah menteri. Makanya di sini yang di Pertuan Agong suruh Perdana Menteri menasihati yang di Pertuan Agong secepat mungkin untuk melantik jemaah menteri sebelum parlimen dibuka. Perdana Menteri hari ini dilantik. Perdana Menteri hari ini bukan Perdana Menteri interim. Bukan Perdana Menteri caretaker yang mana dia boleh berfungsi secara seorang-seorang. Perdana Menteri hari ini dilantik di bawah perkara 43(2)A yang menyebut bahawa Yang di-Pertuan Agong hendaklah terlebih dahulu melantik sebagai Perdana Menteri untuk mempengerusikan jemaah menteri seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hematnya mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Maka Perdana Menteri hari ini dilantik untuk mempengerusikan jemaah menteri. Kemudiannya Raja-Raja Melayu telah bertitah bahawa parlimen harus dibuka secepat mungkin. Apa makna secepat mungkin? Bila nak buka parlimen, mestilah kena ada jemaah menteri. Supaya Perdana Menteri dapat mengetuai majlis mesyuarat di dalam Dewan Rakyat. Makanya di-Pertuan Agong telah bertitah secepat mungkin. Adakah mereka memahami perkataan secepat mungkin? Mereka tidak memahami. Apabila mereka membuat rundingan dengan pihak pembangkang, rundingan tersebut adalah secara bersama. Bukan keputusan Perdana Menteri. Masa Tan Sri Muhyiddin Yassin nak buat CSA dengan pihak-pihak pembangkang, beliau telah mempengerusikan mesyuarat jemaah menteri, mesyuarat kabinet dan mendapat keputusan secara bersama untuk membuat CSA. Sebab apa? Sebab segala keputusan melibatkan kerajaan mestilah dibuat secara bersama. Bagaimana Perdana Menteri hari ini yang tidak ada jemaah menteri boleh buat keputusan untuk bersama dengan PKR dan juga DAP? Adakah komponen-komponen yang lain bersetuju dengan kerjasama ini? Adakah menteri-menteri yang mungkin dilantik ini mereka boleh menerima untuk menerima kerjasama ini? Tetapi apa yang rakyat lihat hari ini, kerjasama di antara pihak pembangkang ini bukanlah kerjasama untuk menguruskan rakyat,
Tetapi kerjasama ini adalah kerana kerisauan dan untuk hilang kedudukan majoriti. Dan hari ini adalah kita nampak hanyalah untuk mempengaruhi pihak pembangkang supaya memberi sokongan kepada beliau untuk mempertahankan kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri. Itu yang rakyat lihat. Sebab perkara ini tidak sepatutnya berlaku. Dan sebelum pelantikan jemaah menteri. Benda ni yang kita kena memahami. Janganlah duk pusing-pusing berserupa kita ni bodoh sangat. Kita bukannya abangan nak suruh sabar apa. Semua keputusan hang buat, sepatutnya keputusan itu adalah keputusan secara bersama, tetapi buat ikut suka. Siapa dia masuk ternyata siapa nak masuk BBC ya tuan boleh masuk BBC. Tak masuk pula dah. Request tapi tak masuk. Ni masalah dia. Najib Bisu Najib Bisu Zahid berlakon sakit. Tak perlulah nak kata kat orang bodoh. Kalau kata orang bodoh, bagilah fakta. Bagilah fakta, kita nak tahu juga berapa lama nak ambil masa tempoh nak lantik jemaah menteri. Bila nak buka parlimen? Budak nak sekolah 1 September, parlimen dijadualkan buka pada 9 September. PN9 tentu-tentu gagal lah. Tak masuk Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pik, apa khabar Pik? Baik-baik, alhamdulillah Cik. Okey. Saya pun tak ada apa nak komen lebih lah sebab saya tengok kerajaan sekarang ni kerajaan cacah merbah. Betul tak? Betul Cik, betul. Kita pun pening. Pening lah saya. Macam mana, macam Apis ulas tadi, macam mana seorang Perdana Menteri dengan tak ada kabinet, tak ada apa boleh buat keputusan sendiri? Apa yang ada kuasa pada dia tu? Kira hebat sangat ke dia tu? No, tapi dalam PAU no DAP no Anwar. Tapi bila dia dah pegang kuasa tu, yes DAP yes Anwar pula. Dia buat perjanjian dah. Macam mana cerita ni? Itu yang kita rasa tak berapa puas hati lah cara dia macam tu. Dia jadi kerajaan selama ni estate kerajaan gagal tu reteriot dia saja dia mainkan benda ni lah untuk menyelamatkan kluster-kluster mahkamah tu. Betul je, saya setuju. Itu saja. Jadi saya duduk follow tengok apa tu semua macam wayang Cina, wayang tongkol. Wayang tongkol kerajaan ni. Ya tak? Yang pelobi dia bukan main lagi, semua ikut bontok semua. Tapi saya rasa lah kita terpaksa kena serah kepada rakyat juga. Rakyat akan pilihkan benda-benda macam ni semua. Betul Pakcik, saya rasa pun kena serah. Sebab dia jadi serabut. Kalau kita harapkan puak-puak ni memang tak boleh tenang lah. Tak boleh tenang. Ya tak? Tak boleh tenang. Masing-masing gila kuasa, masing-masing gila pangkat, apa semua nak tu. Belum apa-apa lagi dah orang dah ikut bontok Perdana Menteri dah pergi ke mana tu. Semua kaki jilat semua tu. Ya? Jadi bagi saya lah, rasa kerajaan ni pun tak lama.
Dia sekarang dia boleh baik dengan PS, dengan DAP semua tu untuk backup dia je. Betul tak? Bila buat undi percaya, bila buat undi percaya, seandainya PBM tarik diri, dia masih ada sokongan lagi. Itu dia. Ha? Dia sebab je ni, cik, macam pakcik sini orang lama. Macam saya ni budak-budak muda lah. Orang kata masih baru nak belajar lah. Kita faham je ni lah. Bila kata kerajaan gabungan ini, dia nak berbincang, contohlah, dia mesti berbincang di peringkat, sekarang ni dia tak bincang lah peringkat parti sebab dia Perdana Menteri. Jadi dia kena berbincang di peringkat Jemaah Menteri. Sebab bila dia menawarkan kerjasama dengan PH, adakah menteri-menteri yang dilantik, sebagai contohlah Menteri Kesihatan sebagai contoh, adakah Menteri Kesihatan ni boleh bersama dengan Dr. Zulkifli? Dan bagaimanakah maksud kerjasama yang dia maksudkan tu? Adakah mereka ini akan dilantik ke dalam Jemaah Menteri juga? Jadi saya rasa ini yang pelik sebenarnya. Betul. Saya rasa macam ni, Pi. Bagi saya lah, orang yang tak tahu lah kan. Dia macam ni, bila sekarang ni kita dah buat perjanjian dengan dia, kluster mahkamah ni jangan dilantik. Okey. Seandainya dia buat juga, jadi kalau kita jadi PBM tarik, dia akan backup pada DAP PS tu. Dia mungkin perundingan di belakang tu dah ada dah. Itu pendapat saya lah. Betul tak? Betul. Sebagai contoh dia cukup simple dia contoh dia. Lepas PAU tu kan Zahid Hamidi bercakap dengan Anwar. Telefon tu, audio tu bercakap tu. Yang itu sudah satu orang kata itu bukti yang kukuh. Kan, Sapi pun kata Pak Sapi pun bekas polis kan, tahu. Saya pun pencen polis juga. Tapi kita tahulah cara dia tu. Memang dia mainan belakang tu memang ada punya. Belakang mesti ada. Takkan kita nak follow dia 100% nak ikut botol dia apa dia orang cakap tu. Ya? Betul tak? Betul je. Tapi kalau boleh Sapi ulaskan poin tu yang betul-betul bagi rakyat faham. Cuma kita ni follow je untuk backup belakang aja. Boleh je. Follow. Saya akan follow, tapi bila Sapi dapat maklumat-maklumat tu bagi penjelaskan pada rakyat. Sebab sekarang ni kita tak boleh nak buat ni, nak keluar demo ke apa, tak boleh dah. Tak, sekarang kita SOP ketat. Inilah cara kita untuk kita memperjelaskan pada rakyat. Itu saja. Tapi saya memang sekarang ni dah mainan politik. Bukan hashtag kerajaan gagal. Hashtag dia sekarang ni hashtag dia kerajaan kelas kabur. Hashtag kerajaan kluster mahkamah. Betul tak? Kluster mahkamah. Dia sekarang ni dia nak cari defend je. UMNO nak cari defend. Siapa yang boleh defend dia? Seandainya kalau PBBM tarik sokongan, diorang backup dia dah ada. Bagi saya lah, tapi orang lain saya tak tahulah. Pendapat saya duk follow, tengok dalam FB, dalam berita, dalam apa pun. Tiba-tiba hari ni buat perjanjian keluarga Malaysia. Selama ni dulu sebelum Tan Sri Mahyudin Yassin pun dah bagi tawaran apa, kenapa dia tak nak terima? Itu pun dah satu contoh dah cukup dah. Diorang mesti ada peranan lain dari belakang, kita tahu lah. Ini saya panggil kerajaan cacang berbang. Rakyat makin merana, rakyat makin susah. Rakyat merana. Dia sekarang dia orang ni, kerajaan dia nak selamatkan dia orang je. Nak selamatkan politik dia orang, nak selamatkan kedudukan dia orang. Tengok sekarang ni penyakit, kadang-kadang benda tu dah menurun, dah naik. Hari tu 17,000 lebih dia orang sonok. Dah angkat sumpah penyakit dah turun. Tengok 2 hari lepas dah naik 20,000 lebih dah. Macam Sapi cakap tadi. Dah pusat pemberian vaksin. Sebab kenapa dia tutup? Kenapa dia tutup? Orang dah buat temu janji dah cukup dah hari ni, dos kedua apa semua pergi tak ada. Macam mana? Apa perasaan rakyat sekarang ni? Ya? Apa perasaan rakyat? Jadi itulah bagi saya lah, saya cakap memang macam semalam saya tengok Sapi buat visi dengan satu brother tu. Tak, lepas tu orang Kedah agak saya ni Kelantan. Kelantan kita tak
kita okey lah buat masalah ni, kita okey. Kita cuma perhati. Kita tengok, kita lihat, tunggu dan lihat saja. Ha. Okey, terbaik je. Itu sebenarnya saya sekarang ni cuba terangkan dalam sudut layman lah, ayat-ayat yang mudah orang faham. Tapi kalau daripada sudut perlembagaan tu yang saya terang tadi tu. Kan? Jadi Jemaah Menteri ni dia bertindak secara bersama dengan Perdana Menteri. Kan? Jadi itu yang bila kita tahu tentang kedudukan perlembagaan ni, kita sebenarnya kita pelik juga macam Incas, macam Pak Cik ni pun bekas polis kan. Jadi kita tahu tentang undang-undang ni, bila kita tahu tentang undang-undang ni, kita tengok macam pelik. Siapa? Ada setengah orang daripada kata baru 3 hari Perdana Menteri dilantik. Kan? Macam mana nak ni apa semua. Kita kata dia bukan masalah dia baru 3 hari. Tetapi dalam masa 3 hari ni dia boleh buat macam-macam. Dia boleh lulus bajet tanpa dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Kan? Dia boleh luluskan orang kata apa, dia boleh luluskan kerjasama tanpa perbentangan kepada Jemaah Menteri. Jadi rakyat duk pelik lah. Ini apa benda ni? Dia kira sekarang ni keputusan bukan keputusan bersama, keputusan seorang diri dia. Ya, betul. Itu yang rakyat nampak. Sebab apa saya kata keputusan seorang diri? Sebab backup dia belakang dah ada dah. Dia punya sifu dah ada dah. Dah tunjuk ajar kat dia macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Itu tak? Kalau saya rasa kalau Ismail Sabri dia takkan kalau tak ada orang cucuk kat belakang tak mungkin benda ni jadi macam ni. Itu saya rasa lah. Walaupun dia punya sifu duduk dalam hospital, tapi dia telefon dia boleh cakap kan, sifu dia boleh cakap. Telinga dia masih dengar, mulut masih boleh cakap lagi. Mesti dia berubah punya. Takkan dia nak masuk hospital langsung tak habis pun, jam terus, telefon on 24 jam lah. Maklumat akan hantar, apa cerita, apa semua tu. Betul tak? Jadi saya ni nak bagi pendapat saya je, lebih kurang je. Saya kalau saya tengok sapi ada buat live, saya akan masuk malam tu. Saya dengan ruang Cairo tu berapa lama saya minta tak lepas. Oh, tak lepas. Tak lepas tak, pasal dia lama sangat dia versi tu. Saya cuma sikit-sikit je nak lepaskan perasaan tu. Bila sapi cakap, kita dah masuk dalam hati, kita rasa terbenam nak lepaskan juga. Jadi saya dapat lepaskan sikit, okey lah. Saya mau kira kita pun dapat dengar daripada orang kampung, luahan orang kampung. Saya ni bukan pemimpin, bukan apa, tapi oleh kerana kita pun bekas orang kerajaan, kita tahu sikit sebanyak hati orang-orang kampung. Ya tak? Kita tengok macam mana luahan dia apa semua. Jadi kita masa ni lah kita nak cakap kan semua, nak bagi orang faham. Sekarang ni kita nak panggil orang, nak beripung, nak meeting, nak solat kat rumah, nak bagi penerangan, tak boleh dah. SOP. Itu sajalah. Betul. Tapi kalau Pak Cik cakap orang kampung marah ni betul. Sebab saya banyak turun pergi ke kampung-kampung lah semenjak duduk di luar bandar ni. Saya tak tahu orang kampung mana yang suka kepada mereka ni. Semua orang kampung maki, marah, cerca kan, ni baru ni petang. Memang betul. Bukan saya nak adakan cerita, tapi sekarang dengan keadaan sekarang ni orang kampung setelah Tan Sri Mahyudin Yassin letak jawatan tu, dia orang memang betul-betul kata peraslah, kecewalah. Sebab bantuan apa sampai sekarang ni apa ada. Banyak orang kita begitu bercek dalam ATM yang Mahyudin Yassin nak bagi tu kan. Orang pergi cek tak ada. Tengok berapa banyak, macam mana orang kampung tak marah. Nak kerja pun tak boleh. Jadi bila dah kerajaan sekarang mana ada dia cakap nak sambung yang dulu apa, tak ada cakap apa pun. Patut dia cakap belau yang di kerajaan dulu tinggal kita akan sambung balik. Bantuan kita akan bagi apa semua, sepatut dia kena jaga hati rakyat. Dia tak jaga hati rakyat, dia jaga hati puak-puak dia je. Bakul makanan Bung Monty. Rakyat memberontak. Tengok sikit lagi rakyat akan memberontak. Tunggulah PRU nanti. Sebab boleh katakan 99.9% rakyat dalam keadaan tertekan sekarang ni. Tertekan. Kejalah kerajaan dulu Kelang Kabut, kerajaan cacing merebah. Tak tahu mana. Dulu dia cakap PN kerajaan gagal. Apa yang digagalkannya? Betul je. Saya petang tadi saya nak kongsi sikit.
Petang tadi saya tengah duduk di rumah dalam pukul 12 macam tu. Ada orang telefon saya. Dia kata, ni Cik Syafiq dia bagi tahu apa tak? Dia kata ni, saya nak bagi tahu saya hari ni saya nak bunuh diri. Dia kata dia telefon saya, dia abang kata dia nak bunuh diri. Saya kata, sabar Azad. Duduk di mana? Dia abang kata duduk di Alok Ustaz. Saya kata, bagus. Duduk di Alok Ustaz. Pukul 4, boleh jumpa tak kat pejabat? Tapi jumpa dengan dia lah. Dia dalam keadaan yang tertekan. Rakyat hari ni tertekan. Pakcik. Ni bukan saya nak, orang kata apa nak mereka cerita dan sebagainya. Lillahi ta'ala. Dia telefon saya, dia abang kata dia nak bunuh diri. Saya kata Allah Akbar. Dia sabarlah. Mungkin dia dah habis fikir dah. Tak tahu nak tuju ke mana. Sekarang ni kerajaan pun dah buat tak tahu dah rakyat. Dia kira betul buat dia je. Betul yang mana nak jadi menteri, yang mana. Itu saja. Dulu masa Taslimah Hidayah Yassin tu sekejap-kejap sampai bantuan. Kejap sampai. Duit lagi, bakul lagi, apa lagi semua sampai. Jadi tidaklah tertekan sangat. Tapi bila jadi kerajaan baru ni, dia kira nak puak-puak dia aja nak buat kerja. Rakyat ni tak pandang. Tak ada Perdana Menteri bercakap dalam TV. Masalah rakyat tak ada cakap dah sekarang ni. Tak ada cakap. Taslimah Hidayah itu ada juga cakap sekejap-kejap bagi begini cakap dengan siap doa sekali. Dia doa kita bukan tengok saja, kita tadah tangan aminkan doa dia walaupun dalam TV. Itulah. Jadi tahulah, tapi sekarang saya pun tak boleh nak cakap apalah. Sebab kita dah pusing semua. Sebab kawasan saya ni banyak orang tanam padi. Ketereh, tahu Ketereh? Kawasan Anwar Musa. Ketereh ni masih banyak padi lagi. Lembaga kemajuan apa ni Kemubu. Kemubu kalau Kedah apa? Mada ke Kadar ke apa tak saya tahulah. Mada. Mada. Tapi di sini Kemubu. Di bawah Anwar Musa. Anwar Musa kawasan dia jaga betul. Dia buka pusat vaksin dekat dia punya dewan apa tu. Cuma itulah orang nak maki amun sapi ke nak cakap apa jangan peduli, masuk sini keluar sini aja, jangan cakap apa. Kita dengan awal itu kita untuk bagi penerangan kepada rakyat. Sebab orang kampung ni dia tak berapa faham sangat. Jadi kalau tengok ni kalau ada orang bagi penerangan dia fahamlah. Kalau kata YB Anwar Musa tu saya rasa rakyat sukalah juga dia sebab dia pun rajin buat. Dia A1 dia bagus. Dia memang bagus. Dia video cakap Kelantan pun kan. Jadi rakyat sebab rakyat nak pemimpin yang dekat dengan rakyat. Macam Anwar Musa buat tu kan. Hari ni pemimpin duk cerita tentang hai mahkamah, dia punya ni ah. Anwar Musa buat kerja. Dia tak cakap pasal politik, tak ada cakap dia. Kalau orang tanya pun dia cakap lebih kurang itu je. Dia buat kerja memang. Dia memang kawasan dia. Ketereh dia tak boleh kalah. Itu sebab buat-buat UMNO takut dengan dia. Dia kalau tak betul dia bantai je. Itu lah. Dia berapa lama dah cik Anwar Musa kat Ketereh tu lama. Okeylah pendek cerita takut orang lain nak versi lagi pi. Saya minta Syafiq jangan apa orang nak cakap apa gajah rimau ke apa dalam tu orang nak cakap dalam tu. Kalau gentleman dia biar dia versi lah. Tak biar dia versi tengok apa macam kita nak berbahas dengan dia. Kalau setakat cakap tu barwa lah apalah itu tak orang tak pandang tu tak gentleman macam tu. Dah. Kalau kau tak puas hati cakap depan ni. Okey. Terima kasih banyak Abi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Otai dah meluahkan. Dah betul tuan. Saya cerita pasal bunuh diri tu. Saya kata lillahi ta'ala betul. Saya bawa jumpa dengan ketua bahagian Persatuan Ustaz. Tuan-tuan tak percaya, tuan pergi tanya dia. Betul tak betul? Dia telefon saya. Abang kata dia nak bunuh diri. Bukannya buat lawak ke apa. Kan? Saya cakap betul. Saya takkan cakap benda yang saya nak bohong semata-mata nak bagi propaganda apa semua. Tak ada. Saya bukan jenis macam tu. Saya akan cakap benda yang betul yang saya hadapi benda tu saya akan cakap. Macam tu juga hari ni saya pergi Kelam. Saya pergi Kelam jumpa dengan orang kampung. Tuan-tuan boleh tengok video. Kami tak bagi skrip apa pun kat dia. Lillahi ta'ala. Dia kata apa? Tidak ada sebarang bantuan yang sampai di
kampung ini kecuali bantuan yang datang daripada Parti Bersatu, Haji Zawahir dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tuan-tuan betul kami tak ada bagi skrip, tak ada apa. Setengah mereka bagi skrip, suruh baca apa kan. Tak ada skrip apa. Saya pergi pacak je. Dia abang kata dia nak cakap. Boleh cakap. Saya kata okey cakap. Saya tekan video dia cakap lah. Tak ada kata kita buat skrip apa, tak ada. Orang kampung pun marah dengan apa yang berlaku. Ni tuan-tuan, pakur makanan hari ni pun sebelum ni duk mai juga kan 6,000, 7,000. Ni tak ada. Bahagian kena beli sendiri tu, plastik merah tu beli sendiri tu. Inisiatif sendiri, bukan kata mai daripada ni apa semua, tak ada. Hari ni rakyat marah sebab tengoklah bantuan-bantuan terhenti. BKC tak dapat, orang duk pergi cucuk duit tak ada, apa semua sekarang. Sedangkan benda ni telah diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Rakyat tengah tunggu, kenapa tak boleh sambung saja? Kan? Cikgu Non. Cikgu Zainon Ismail. Cikgu Non lama tak masuk. Cikgu Non kita. Siap tuan saya bagi Cikgu Non tu. Cikgu Non duk tunggu ni. Mana Cikgu Non ni perang punya kaki. Perang. Apa nak tanya pasal Afghanistan? Ni masuk dah. Saya terkejut tengok Cikgu Non. Ya. Assalamualaikum Cikgu. Salam. Akhirnya Afghanistan menang. Takbir. Dia Afghanistan ni dia bukan takbir, dia narai takbir dulu. Narai takbir. Oh ya. Narai takbir apa maksudnya? Dia okey takbir. Pakistan ani Afghanistan memerintah kali kedua. InsyaAllah. Jadi orang pun pakai takut, satu dunia takut dengan Afghanistan. Ni itulah cerita dia Hafid. Bila Islam ni macam itulah. Apa duduk di rumah di Terengganu, Malaysia ke di Afghanistan? Terengganu. Oh di Terengganu. Ingat Kuala di Terengganu. Afghanistan. Okey. Apa nama ni teruskan Cikgu? Halo. Ni Hafid, Afghanistan bila Islam naik, dunia semua takut. Macam tu lah juga dengan Tan Sri Muhyiddin kita. Dia ni bawa agak Islamik sikit, berdoa lah apa. Itu yang orang takut. Jadi tak perlu heran lah. Cuma saya nak sentuh di sini Hafid. Saya ya. Ada cadang-cadang nak pergi lah. Tunggulah masa bagi orang yang lapang kita pergi lah. Cuma nak sentuh pasal PM baru ni. Dia sepatutnya PM baru bila dilantik, dia ada tugas paling utama dia ialah melantik jemaah menteri. Barulah buat kerja lain. Ini menteri tak ada. 1 bulan September sekolah nak buka. Mana menteri dia? Pengarah-pengarah pendidikan nak ikut arahan siapa? Takkan semua Perdana Menteri nak buat kerja. Dia Perdana Menteri, dia Menteri Dalam Negeri, dia Menteri Pendidikan, dia Menteri itu, Menteri ini, seorang buat kerja. Ini satu benda yang langkah masuk gelanggang pertama sekali dah out lah. Tempang dah langkah kaki masuk dalam gelanggang ni, macam mana nak boleh tahan lama ni? Saya rasa tak berapa minggu ni Perdana Menteri ni dah jadi boneka orang lain dah ni. Bukan dia PM ni, orang lain yang PM. Kita tak maulah, kita dalam keadaan rakyat tengah pening macam Fik cakap tadi, sampai ada orang call Fik nak cakap nak bunuh diri. Ini benda yang bukan ciptaan, benda yang memang berlaku. Tujuan Zaid Amidi kata nak jatuhkan Tan Sri Muhyiddin untuk rakyat. Sebab dia punya tinggi dia punya kes-kes ni masa Tan Sri Muhyiddin. Tapi bila kita bagi dekat mereka pun meningkat juga. Sebab macam Fik kata, dalam keadaan ni kenapa dos yang kedua ditutup vaksin? Sebab tak ada orang yang nak handle, itu aja. Sebab itulah Perdana Menteri yang bijak, dia kena tahu tugas dia yang pertama, mesti lantik jemaah menteri baru buat kerja lain. Kalau dia buat kerja lain macam hari ni panggil ketua-ketua pembangkang, orang confuse juga sebab tone dengan Syafi'i Afdal tak ada.
Kenapa dua orang ni, presiden ni, pengurusi parti pejuang dan juga presiden warisan ni diketepikan? Kalau dua orang ni tak ada, 3 orang pemimpin saja yang ada, pembangkang, esok dia akan jadi masalah juga. Kemungkinan apa yang dibincang pada hari ini, belum lagi akan dapat restu daripada Tun dengan Syafiee. Apa lagi jemaah-jemaah menteri yang akan dilantik. Ini buat kerja ni saya tahu orang kampung lagi pandai. Orang kampung nak buat kenduri, buat kenduri kahwin pun, jemput orang bincang dulu. Itu langkah pertama. Lantik jawatan kuasa nak bertugas, siapa nak masak, siapa nak buat balai, siapa nak buat itu ini. Nak pergi ambil, kalau di baling kami tu, nak pergi ambil rias pisang. Batang pisang nak tebang, siapa tugas-tugas tu semua. Ni tak ada siapa menteri lagi dia lantik. Tapi dah buat kerja lain. Tengok kita kecewa bila turun di Yan baru ni, diutamakan signboard. Berapa kos signboard tu? Ini perangai ni yang macam Datuk Alwi kata ni. Datuk Alwi Kelantan cakap, UMNO buang perangai lama. InsyaAllah kalau UMNO buang perangai lama, rakyat akan bagi sokongan. Tapi kalau UMNO masih lagi dalam perangai yang macam ada hari ini, saya pun akan bersama dengan Fit kempen tolak UMNO. No UMNO. Bukan no DAP. No UMNO. Untuk PRU 15 ni. Jadi sekarang ni kita nak Perdana Menteri, dulu dia tekan Tan Sri Muhyiddin supaya haramkan Donzong. Ini masa dia. Ni masa dia meminta, kita nak tengok dalam masa selepas lantik jemaah menteri, tugas pertama haramkan Donzong, haramkan DAP. Haramkan sekolah-sekolah jenis-jenis kebangsaan. Ini dia yang menekan. Ya. Apa mencelah sikit cikgu Saya rasa dia takkan berat sebab awal-awal lagi dia nak lari, dia dah tubuh dah keluarga Malaysia, dia panggil DAP mai bincang. Dia takkan buat dia. Kita pun tahu, Fit, rakyat Malaysia dah tahu UMNO ni kalau tak menipu bukan UMNO. Daripada Perdana Menteri sampai pada JKK. Saya berkawan dengan buat ni. Kalau Fit ingat saya tahun PRU 13 saya naik atas pentas UMNO. Kempen supaya Pakatan Rakyat ni jangan minta sebab kita takut dengan perancangan DAP. Tapi masa tu pun saya tahu UMNO tipu saya terang pun ada masa tu. Macam bagi duit lah, contoh bagi duit. Bos bagi banyak ni, hak JKK bawah sapu dah. Tak tahu dah. Hak patut bagi 2-3 ribu, kita tinggal 1,000. Biasalah UMNO. Sebab tu kita sokong Datuk Alwi. UMNO kena ubah perangai. Buang perangai buruk hak lama-lama tu buang. Perangai buruk lama tu lah rakyat tolak daripada PRU 14. Jadi kalau nak buat juga perangai tu, insyaAllah kita kempen. No UMNO. Saya nak sentuh yang tu lah dulu, Fit. Jadi saya nak bagi tahu kalau macam ni tindakan Perdana Menteri ni, dia punya level dia lebih rendah daripada orang kampung yang nak buat kerja kenduri kahwin. Kalau dia tak lantik jemaah menteri dalam masa sehari dua ni, dia merupakan Perdana Menteri yang pertama dalam Malaysia gagal. Ini saya nak sebut Perdana Menteri gagal. Dulu dia kata PN gagal, sekarang ni Perdana Menteri gagal. Betul, sebab dia tak tahu kerja buat dia yang pertama, apa dia yang patut dia buat dulu. Ni dia pergi langkah dah tak kena, sumbang. Langkah dia dah sumbang, macam mana rakyat nak confident dengan dia? Bagi saya tidak ada Perdana Menteri selama ini yang paling baik pada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ni apa nama saya nak tanya sikit cikgu. Cikgu ni kalau depa kata cikgu ni kuat perang dengan PKR ni. Memang kuat perang dengan PH ni kan. Sampai dulu nama keluar mandat Haji Hadi apa semua segala ni kan. Cikgu tulis buku. Okey, tak apa, benda tu dah selesai. Okey, saya nak tanya soalan satu kepada ni lah. Saya nak tanya soalan yang Zahid Hamidi hari ni orang tu nampak sebiji macam Anwar Ibrahim ni dengan tengkok tak tengkok tu macam mana cerita tu? Ulang kali ni, Wait.
Tak, Zahid Hamidi hari ni orang nampak sebiji macam Anwar Ibrahim ni dengan pakai tengkok sakit belakang. Kan, apa semua ni macam mana ni? Adakah dia ni memang betul-betul? Itu memang betul lah. Barulah anak murid yang betul-betul setia dengan cikgu. Ya, cikgu. Alamak, sangkut lah cikgu. Ya, cikgu. PM penori kahwin lah. Sangkut cikgu. Ulang balik. Pasal apa panggil kat dia Cikgu Nun macam tu. Jadi Hafid, sebagai cikgu. Sangkut cikgu. Repeat balik. Sangkut. Cikgu. Masih ada di situ ah. Terkeluar ah. Tu Cikgu Zainon Ismail Andan Perdana Menteri apa nama ni Assalamualaikum. Assalamualaikum, Fik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik. Fik. Okey, saya Rosli bin Allah daripada Johor Bahru, Skudai, Johor. Ya, Cik. Skudai, Johor. Ya. Pertama saya minta Fik join dengan Zulfadli. Kita bergabung. Untuk menguatkan bersatu kita duduk. Zulfadli siapa dia? Zulfadli siapa, Cik? Penganalisis politik. Sabah tu. Zulfadli Cik Ahmad. Zulfadli. Yes. Ya. Okay. Bergabung kita. Saya berdoakan rakyat Malaysia sokong Perdana Menteri Yassin. Okey, saya rakyat Johor. Orang Johor akan bersatu untuk menyokong Fik. Kita bersama. Kita duduk bersama memperjuangkan kalau harakan yang ini, yang parti baru ni, politik baru ni, Allah. Belum nampak lagi lah kejayaannya. Belum dah panggil pembangkang. Belum lantak apa-apa dah jadi pembangkang. Jadi kita tengok je lah bagaimana cara dia, perceraian terbaru dia akan datang. Okey, Bik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Cik. Terbaik. Jo Fazli ya. Saya nak melunaskan permintaan Pak Cik tu. Ni sat. Ni kita punya perang daripada Penang Ayah apa nama ni? Al Pacino. Kan? Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Ya, Fik. Apa khabar? Ya. Baik. Alhamdulillah. Lu dengar cerita rancak kan? Nampaknya itulah. Ya, hari ni kita nampak tiga pimpinan daripada apa nama Pakatan Harapan lah. Kita tengok macam tak cukup ya, betul tak? Sedangkan dalam Pakatan Harapan ada 5. 5 ke 6 kan? Macam mana boleh ada 3 lah? Nah, ni mungkin lah daripada plan A tak jadi tukar plan B je ni. Kita dah nampak lah kan? Macam Afiq cakap tadi lah. Kata apa? Belum lagi tubuh kabinet ke apa ke. Tengok ada 1-2 keputusan yang dia buat tanpa melalui perbincangan di antara kesemua parti lah dalam kerajaan kan. Yang tu yang kita tengok nampak pelik sikit lah kan. Tapi tak apalah. Buat masalah ni ayah pun tak mahu nak cakap ni lah pasal apa kita tengok kabinet belum di-set up lagi. Tapi kemarin ada orang hantar kat ayah. Dia tengok senarai nama-nama menteri kabinet. Ayah pun buka lah. Buka tahu apa. Dia tunjuk kabinet made in Italy, made in Rusia, made in macam-macam. Macam-macam kabinet. Macam-macam kabinet. Macam-macam kabinet kita tengok. Kita duk ingat betul ya kan. Tengok kena prank. Tapi tak apalah Fik. Apa pun ayah tak mau cakap banyaklah berpanjang malam ni kan. Kita bukan bersepa, kita nak tengok apa episod seterusnya lepas ni. Apa episod seterusnya. Yang tengkok tu, yang tu lah macam pakcik kita kata tadi lah kan. Sebiji macam anak murid dengan kan. Paku tu macam tu lah. Kita dah nampak kan. Perkara ni kita nampak bukan kata anak murid dengan cikgu ya. Banyak lagi. Kita tengok macam Lin Buat A pun sama juga. Sat gantung tangan kan.
Sat masuk hospital. Macam tu lah bila nak kena ya kan. Mereka buat rakai macam-macam. Alah yang ni semua dalam poket kita orang ni. Kan kita orang bukan baru tengok mereka punya lakonan ni. Lama dah kita tengok. Gambar Piramli pun dah tunjuk dah kan. Gambar Madu 3 tak tengok. Kan gambar Madu 3 dah tunjuk dah. Sehari plaster boleh tempai belah kanan, sehari start plaster boleh tempai belah kiri. Boleh bungkui tangan kanan, boleh bungkui. Gambar Piramli pun dah tunjuk dah. Perangai jadi lah. Piramli pun dah tengok lah, dah tunjuk dah semua. Kan? Itulah kita tengok-tengok lah. Jadi Tan Sri Piramli ni pun kata memang hebat lah. Dia boleh nampak apa yang nak berlaku tu. Kan? Kita bukan kata nak condemn depa ni, nak condemn UMNO ke apa ke. Kita cuma nak bagi tahu lah. Jangan diulangi. Perangai-perangai lama tu. Perangai-perangai lama tu buang-buang lah. Kan? Di hari ni rakyat cerdik lah. Rakyat dah cerdik. Kan? Bila rakyat dah cerdik, jangan ingat zaman lah ni, budak-budak muda ni tak tahu langsung pasal politik. Depa pun duk ikut. Kan? Depa pun tahu apa yang berlaku sekarang ni. Jadi jangan duk cong kat depa lah. Bukan zaman 80-an, 90-an bagi kain batik, bagi beras kampit. Allah tu dia punya duk sanjung. Kan? Zaman lah ni bukan macam tu dah. Zaman lah, zaman teknologi, zaman milenium. Jadi dia nak tengok apa yang kerajaan boleh bagi kepada rakyat buat masa sekarang ni. Kan? Kita tengok baru-baru ni dia kata kerajaan yang sebelum ni di bawah Abah, dia kata gagal. Okey? Bila dia kata gagal, kita tengok kes COVID makin meningkat. Yang ni lah, hari ni 22,000 lebih. Kan? Kita tak nampak pun yang komen-komen daripada KP, kan? Yang mana yang duk throw dalam FB dan sebagainya. Kita tak nampak. Kan? Kenapa tak dihentam apa nama Perdana Menteri baru ni? Sebab apa daripada kalangan depa? Jadi daripada kalangan depa ni, depa buat apa pun tak apa. Kita yang tak boleh. Sedangkan apa yang kita tengok baru-baru ni kerajaan sebelum ni, dia dengar apa keluhan rakyat. Kan? Baru ni turun ke Kedah pun kita tengok macam mana. Dia tunjuk video tu macam mana Perdana Menteri turun. Tu dia punya mengekor. Punya penuh. Orang dah kata jangan duduk ramai-ramai. Jangan duk orang apa rapat-rapat. Tapi dia pun tak dengar. Depa duk penuh. Atas titi lah. Lepas tu depa duduk meeting dalam bilik, tengok penuh meja-meja panjang tu. Apa ni? Orang yang yang pelik ya. Ramai turun. Tapi dekat Yan tu ada dia punya bilik bilik gerakan BN. Yang cuti bilik gerakan BN tu dia berdapat. Tapi kita tengok ramai daripada turun. Macam mana tu ya? Yang tu lah kata apa berjiwa besar. Kan? Apa berjiwa besar. Kalau Pak tak berjiwa besar, dia takkan dia dah kan. Tapi itulah, kita di hari ni kita tengok dan kita nak tengok apa episod seterusnya. Apa episod seterusnya lepas ni? Dah, yang bestnya ya. Kan? Dah lepas cuci bilik gerakan BN. Lepas tu gang depa tu lepas lah. Dia kata duk cari publicity, sembayang atas ayak batu, sembayang atas ayak rajun macam tak ada dah. Lagi baik daripada sembayang atas batu Karbala tu. Takkan depa tak tengok. Kan? Yang duk sembayang, duk sembah atas batu Karbala tu depa tak mau tengok. Kan? Bila duk ada dalam hutan, duk ada atas bukit dalam hutan, tempat situ yang boleh orang kata apa bersih nak solat apa semua kan. Apa masalah dia? Kalau faham Islam, kalau orang yang faham Islam, dia takkan mengata benda ni. Malu kepada orang kapiak. Ayah ada keratan daripada potongan satu petikan posting lah daripada orang bukan Islam. Dia kutuk orang yang duk kata dekat orang yang sembahyang dekat atas batu ayat terjun tu kan. Kan? Dia kata dia pun kapiak. Dia sendiri mengaku kata dia kapiak. Tapi dia tak hina orang sembahyang tu. Ni orang kita ni. Mereka duk ingat apa nak sembahyang situ. Nak kena buat masjid. Nak kena buat surau dulu. Kau baru boleh sembahyang. Aduh. Tu kadang-kadang kita tengok mereka ni memang mentaliti ni kita tak tahu lah. Kan? Nak serang nak ini. Tapi tak kena tempat. Punya bodoh. Kalau Penang ni bagi tahu apa? Bodoh piang. Bodoh piang ya.
Ya. Kan? Tak silap saya duduk di sana 4 hari kot. Tak silap saya. Hari ketiga ke hari kedua Raja Muda turun. Raja Muda turun 4 minit kereta ya. Depa turun pun dekat 20 minit kereta turun. Alah nak tunjuk kata ramai. Di perut dah sana ramai. Kan? Alah kita dah nampak dah wayang gambang ni. Bukan kata ni tak payah tengok di sana lah. Di kampung-kampung sini pun kita boleh tengok. Kalau dah satu pimpinan mereka turun, nak pergi rapat pun tak boleh. Semua pekat duk kepung. Lain macam kami. Bila kami duduk dulu dalam kerajaan negeri bawah Pakatan Rakyat dulu. Bila pimpinan turun, mereka nak berjumpa dengan pemimpin. Dia duduk depan tu. Hamba pi. Hamba nak sembang hamba pi. Kita jenis tak kepung tu. Kan? Kita berlainan. Pasal apa? Dia pun pimpinan yang dipilih rakyat. Betul tak? Bila pimpinan yang dipilih rakyat, kita tak boleh nak kepung dia. Oi, tak boleh. Nak cakap apa, bercakap dengan kami dulu. Baru kami beritahu dekat dia. Nampak tak? Kita nak ubah sistem tu. Kita nak ubah sistem tu. Kan? Kita tak mau. Tapi di hari ni, mereka duk ajak balik. Yang kita jadi yang jadi persoalan baru-baru ni, turun-turunnya di Kedah. Turun-turun ni Kedah naik billboard punya besar. Billboard punya besar. Pergi tengok billboard dulu. Baru nak pergi tengok orang yang kena bencana tu. Nampak tak? Di situ dah kita tengok film. Lepas tu naik kapal terbang kerajaan, milik kerajaan. Berapa pimpinan duduk dalam tu? Tu ya. Apa itu orang viral yang billboard ya? Banner pun banyak. Banner macam banner. Banner Mahathir Khalid, banner Khair Johari. Kan? Khair Johari turun bersama dengan Perdana Menteri. Kan? Apa nama Khair ke apa? Jamil Khair. Jamil Khair. Jamil Khair turun bersama dengan Perdana Menteri. Banner dia saja penuh. Ya. Lah. Saya ada di tanah ayah, saya tahu lah. Banner depa ni dekat sekolah. Tapi bagi ayah Rafiq, ayah puji tengok Jabatan Amal Malaysia. Ya, betul. Jabatan Amal Malaysia daripada awal sampai ke hari ni tengok berlemuh. Kan? Tak ada pun kata nak tunjukkan ni kan. Cuma ambil gambar lah biasalah. Ambil gambar sebagai kenangan. Kan sebab kalau kita pergi satu tempat, banner pun tak ada. Kan? Begitu juga dengan Brigade Amirah, Brigade Muslimat. Bukan kata lelaki je. Perempuan pun ada. Kan? Yang kata Muslimat pun ada. Nampak tak? Mereka turun, mereka buat kerja. Kan? Tak ada claim apa lah. Yang tu alhamdulillah lah kita tengok. Jabatan Amal ni kita memang tengok memang yang terbaik lah. Alhamdulillah. Dia ni. Kita puji lah mereka buat kerja ni kerana Allah lah. Bukan kerana nak pujian orang. Menteri lain pun banyak turun ni ayah. Abang lah macam ni. Banyak turun apa nama tu kata bina. Yalah. Ganjun turun. Banner tak ada juga. Ramai menteri turun tak ada banner. Tapi mau kata dia mau turun penuh dengan banner. Banner tu kita boleh buat rumah lah. Boleh buat pokok banner. Itulah dia tak boleh buang sifat tu kan. Sifat tu dia tak boleh buang lagi. Tapi nak buat macam mana kan? Lebih kat depa lah. Tapi apa-apa dah yang nak tunggulah. Jalan Rahman kata siap dengan rek kapet. Oh, rek kapet. Siap dengan kapet merah bagai. Oi. Kapet merah pun dah. Ada. Hebat dah. Tengoklah kan. Ini orang kata apa, duk main dah pakai lama tu duk main balik dah. Dapat pergi kat depa lah pergi. Kita tengoklah kenapa ayah nak tunggu nama pelantikan menteri-menteri kabinet ni. Dah ayah dengar pula kata ada timbalan speaker meletakkan jawatan betul ya? Ya betul. Dia letakkan jawatan untuk pergi kepada menteri undang-undang. Dengar cerita lah. Dia nak ambil tempat apa nama ni. Adakah kita nak bersetuju sebab orang ni adalah orang yang mengkhianati baru ni punya kerajaan. Kalau seorang nak kata lah ya, dia ada yang pihak Hanayuh suruh apa Perdana Menteri letak dia sebagai orang kata apa kementerian dalam ni. Bagi saya tak setuju lah. Azalina saya tak setuju lah nak letak menteri undang-undang kan. ADM kan saya tak setuju lah kan sebab dia yang pertama dia khianat. Yang kedua kita tahulah dia punya pemikiran dia tu macam mana.
Kan? Jadi yang benda-benda itulah yang kita nak mengelakkan. Sebab negara kita ni kita tidak sesuai dengan pemikiran yang macam tu. Kan? Malah kita nak sebutlah semua orang tahu kan. Jadi kita nak mengelakkan daripada adanya benda-benda yang diingini tu ada dimasukkan dekat Malaysia ni. Ini yang jadi masalah. Tak apalah, apa pun kita doakanlah. Kita juga nak lihat bagaimana menteri-menteri yang akan dilantik selepas ni, dan kita nak tengok jugalah apa komen-komen daripada rakan-rakan Perikatan Nasional ni. Kita duk tunggu ya. Sekiranya tak kena, standby lah kan. Kita pun duk simpan peluru lama lah. Simpan peluru lama bukan siapa. Kerana depa lebih pasal lah kerajaan baru ni jatuh. Kan? Kemudian kerana dilantik orang mereka naik punya pasal, mereka kembali balik. Dan kita pun terkejut juga sebab apa? Sebelum Tan Sri Muhyiddin ataupun Abah meletak jawatan, dia pun ada bagi offer juga kepada Ketua Pembangkang. Ditawarkan jawatan sama macam menteri juga. Kan? Gitu. Tapi masalah dia pun tolak. Dia pun tolak. Tapi kenapa bila dalam menteri yang ke-9 ni tiba saja semua pakat turun main. Itu jadi satu tanda soal tu. Satu tanda soal yang kita nak ni. Biasalah anak murid dengan cikgu ya. Anak murid dengan cikgu. Sama. Tapi tak nampak lagi cikgu pergi melawat anak murid. Dia pergi melawat lah. Dia hantar apa nama ni Perdana Menteri pergi melawat. Perdana Menteri pun apa nama ni Perdana Menteri bersama dengan apa? Dia punya ayat dia pun mantik bagus punya. Tak apalah. Nampak ya udah Hafiz. Ayah tak mau sembang lama lah. Mungkin ada orang lain lagi nak misi dengan Hafiz. Apa-apa yang doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan sebagainya. Dan kita doakan supaya di Yan Kedah tu akan pulih seperti sedia kala. Dan kita ucapkan tahniah lah kepada PM9 ni. Walaupun COVID naik mencecah 22,000 balik ke atas, kita tak nampak pun satu-satu perutusan ataupun komen daripada Perdana Menteri dan juga tak nampak lah. Dan lagi satu kita minta 10 tuntutan daripada KP UMNO tu kita minta dilaksanakan lah dengan segera. Itu saja. Dengan segera ya. 10 Baik Rafira. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey tuan Okey tuan, berapa jam ni? Okey tuan, saya rasa setakat 2 jam untuk malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wa hidayah. Sangkut tuan Apa nama ni? Setakat 2 jam tuan untuk malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.